وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dihormati dan dikasihi saudara muslim, Tuan Imam, saudara yang menganjurkan pengajian kita pada malam yang berbahagia, hari-hari jawatan puasa, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah, anak-anak yang dikasihi sekalian. Syukur alhamdulillah kita masih lagi dipertemukan oleh Allah. Kita masih berada di permukaan bumi. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa dirahmati, diberkati dan diridhai oleh Allah. Baik tuan-tuan, ibu-ibu, anak-anak yang dikasihi sekalian, kita masih lagi membicarakan kitab Al-Hadis. Apa maksud Al-Hadis? Perkataan, perbuatan, dan pengakuan Nabi. Para ulama mendefinisikan, mentarifkan yang dikatakan hadis ataupun sunnah, ma udhifu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, perkataannya, perbuatannya, dan pengakuannya. Nah, termasuk salah satu di antara tiga tadi adalah sunnah ataupun hadis. Ya, perkataan Nabi nisbah kepada agama. Contohnya Nabi pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, ila akhiril hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bersumberkan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang bermaksud hanya saja setiap amalan itu hendaklah disertai dengan niat, dan seseorang itu dikembalikan mengikut apa yang ia niatkan. Nah, bermaksud ini di antara contoh perkataan kaum Nabi. Setiap amalan, setiap ibadah hendaklah bersama dengan ibadah itu disertai dengan niat. Nah, bila benar niat kita nawaitu kita kerana Allah, ikhlas mencari keridhaannya, maka amalan, perbuatan, tindak tanduk, kelakuan kita tadi dianggap ibadah. Sebagai contoh yang paling mudah, kita berada dalam majlis ilmu. Kita berada dalam majlis ilmu, berada dalam masjid, kita duduk, tak ada yang baring. Kita duduk ni dia ada dua. Apakah duduk saja-saja duduk atau duduk i'tikaf dalam masa yang sama menuntut ilmu? Nah, kalau kita berniat i'tikaf, kesampingan daripada i'tikaf, nawaitu kita, ya, saya menuntut ilmu, hasil daripada ilmu yang saya perolehi, supaya saya dapat beramal, menghilangkan jahil yang ada pada diriku, bahkan akan kusebarkan kepada orang lain, terutama ahli keluarga yang terdekat. Nah, bermaksud duduk itu yang dianggap ada kebiasaan. Kita makan pun kita duduk, kita bersembang-sembang pun hal-hal ke dunia pun duduk, tapi membezakan adat dengan ibadah adalah niat. Nah, bila kita niat kerana Allah, duduk dalam masjid, i'tikaf, pahala dah, ya pahala. Kesampingan i'tikaf, fatrah di antara maghrib ke isyak ni ada majlis ilmu, ada pengajian, tafsir, hadis, fiqh, tauhid, tasawuf dan seumpamanya. Nawaitu, niat kita, aku menuntut ilmu ni kerana Allah, supaya aku dapat beramal, memperbaiki diriku, menghilangkan jahil, bahkan aku sebarkan kepada orang lain. Artinya niat tadi kita berpahala. Kan kita nak mencontohkan kaum perkataan Nabi. Baik. Yang kedua yang dikatakan hadis ataupun sunnah itu perbuatan Nabi, bukan percakapan dia. Tadi contoh pertuturan, percakapan Nabi, agama.
Yang kedua contoh tentang perbuatan, Nabi tak cakap. Perbuatan Nabi dalam bab agama, dalam bab ibadah itu dikatakan sunnah kalau kita mencontoh ini. Contohnya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Bukhari juga meriwayatkan, bersumberkan daripada Malik Al-Huwairis radhiyallahu an, apa Nabi sebut? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Yang bermaksud salatlah olehmu seperti mana kamu lihat aku salat. Artinya bab ibadah, bab salat ni Nabi perintah. Nabi memerintahkan kepada umatnya, bila nak salat kamu jangan sembarangan salat, melainkan tengok aku salat. Bahkan Nabi gunakan kalimat fi'lul amr, perintah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah olehmu, Nabi perintah. Kalau kamu nak salat, salat olehmu seperti mana yang kamu lihat aku salat. Kita barangkali kita salat ni mungkin saya salat, mungkin ada di kalangan kita lepas batuk di tangga. Yang penting salat, jangan tak salat. Aku dah nak salat pun dah cukup baik berbanding dengan orang yang tak salat. Satu sudut betul, tapi ada kalimat tapi. Kita bila beribadah ni, kita jangan sembarangan. Sebagai contoh, bila Nabi salat, sama ada salat fardu, sunat, kita ambil satu contoh dalam bab salat, kaifiat duduk. Bila sebut tentang salat, salat ini mesti ada duduk, kecuali salatul janazah tak ada duduk, tak ada rukuk, tak ada yang tidak, berdiri langsung daripada awal sampai akhir. Allahu Akbar, takbir 4 kali, salam ke kanan, salam ke kiri. Nah, selesai, mana ada rukuk, mana ada duduk. Selain daripada salatul janazah, salat ni sunnatkah ataupun fardu, pasti ada duduk. Bila tak duduk ni, bab salat, duduk dalam salat ni ada 3 sahaja. Ada 3 kaifiat, tak ada keempat, tak ada kelima. Yang pertama, duduk ketika salat namanya iftirash. Tahu duduk iftirash? Yang kedua namanya tawarruk. Tahu tawarruk? Nanti kita contohkan supaya kita faham, kita clear. Yang ketiga, i'am. 3 cara. Baik. Kembali pada yang pertama tadi, iftirash. Bagaimana tata cara kaifiat duduk iftirash? Jari jemari kaki kanan ditegakkan, dipacakkan. Jari jemari kaki kanan dipacak. Langsung punggung kita duduk di bawah telapak kaki kiri. Ini namanya iftirash. Baik. Tata cara kaifiat yang kedua namanya tawarruk. Kaf, bukan kaf titik 2, tawarruk. Maksudnya sama macam iftirash, cuma bezanya punggung duduk di lantai. Tawarruk ni duduk membongkok, jari jemari kaki kanan masih ditegak, dipacakkan, punggung duduk di atas lantai. Itu namanya tawarruk, masuk. Yang ketiga duduknya i'am. Alif qaf titik 2 ain, alif, ada hamzah. I'am. Apa maksud i'am? Duduk, 2 kaki ni kanan dan kiri, jari jemari kanan dan kiri ini dipacak. Dipacakkan rapat, punggung duduk di atas 2 belah tumit. Punggung kita ada di atas tumit kanan, punggung kita ada di atas tumit kiri. 3 cara sahaja bila sebut tentang cara duduk dalam solat, tak ada yang keempat, tak ada yang kelima. Ada di kalangan sahabat kita orang solat, dia duduk bukan iftirash, bukan tawarruk, jauh sekali yang contohnya dia duduk begini, bukan sandal. Ini duduk apa tu? Iftirash bukan, tawarruk juga bukan, yang jauh sekali. Nak tahu duduk apa, tanya dia. Maaf tuan, tuan tadi duduk apa? Ay, kamu tak mengaji ke? Dalam saya nak menanya kamu. Ay nak tanya,
duduk tadi iftirash lah, Masya Allah wa tabarakallah, itu bukan iftirash, tak tahu. Nabi pernah tak sholat duduk begitu? Gasan duduk begini. Kalau kita contohkan, maaf ya saya contoh, saya lakukan. Sini ya. Ini iftirash. Iftirash, tawarruk, iqam, 3 cara sahaja. Ada sahabat kita ke salat duduk begini. Boleh nampak ya? Ini bukan iftirash, bukan tawarruk, jauh sekali ya. Ada juga yang duduk begini. Ini juga bukan iftirash, tawarruk, demikian juga iqam. Mungkin ada juga yang duduk begini. Yang ni kita kena tengok keadaan. Kalau jari jemari dia sakit, ada asbab dia duduk begini, dia masih termasuk dalam kategori tawarruk, walaupun dia tak baca. Kerana ada sebab dia berbuat sedemikian. Saya tak boleh saat begini. Saya faham tawarruk yang sebenarnya begini, baca jari jemari, kaki yang belah kanan, tapi saya tak berupayaan, saya tak berkemampuan kerana sakit kaki, saya duduk begini. Ya. Maka dalam keadaan demikian dimaafkan. Kerana di dalam Al-Quran, dalam suratul Baqarah, juzuk yang ketiga pada ayat yang ke-286, di pengakhiran ayat surah Al-Baqarah, Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang itu mereka kadar kemampuan dia. Saya paham saat duduk tawarruk dipacak jari jemari kaki kanan, tapi saya tak berkemampuan, saya sakit. Islam bukan menyukarkan, bukan menyusahkan. Inna dina yusra. Agama itu mudah kata dia. Tapi bukan itu akal. Seorang sahabat namanya Imran Al-Husain. Imran Al-Husaini dia pernah mengadu ke Nabi. Kuntu bi bawasir. Aku ni ya Rasulullah dihinggapi penyakit wasir. Boleh tak ya Rasulullah aku sholat dalam keadaan aku duduk? Lalu apa jawab Nabi? Sholli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan. Sholat boleh berdiri. Kalau tak mampu baru duduk. Fa in lam tastati', kalau tak mampu duduk, fa ala jambin, maka hendaklah kamu berbaring dalam keadaan mengiring. Nah, ini merujuk bila kita baca perbahasan para ulama ahlul hadis merujuk kepada solat fardu. Solat fardu ni mau tak mau kena berdiri dulu, kerana berdiri rukun fi'li kepada solat. Tapi kalau sunat tak mengapa, dia boleh berdiri, tapi saja nak duduk dibenarkan, diharuskan. Cuma pahalanya nisf, pahalanya half. Nah, kalau solat fardu yang 5 waktu sehari semalam kena berdiri dulu. Cuma kalau tak boleh berdiri duduk. Cuma kita agak muskilnya begini. Kita tengok satu pakcik, dia boleh pergi Pasar Karat ke Pasar Karat. Jauh tu berjalan ujung ke ujung. Walaupun dia berjalan tu agak lambat. Saya contohkan. Tak kira lah bertongkat ke tak tongkat, tapi boleh dah. Jauh, lebih kurang hampir 1 kilometer pulang alik. Boleh. Okay. Tiba-tiba bila dia nak solat fardu, kerusi ada ni, mula-mula dia berdiri, Allahu Akbar, langsung itu. Boleh tak? Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ambil perhatian. Boleh dia duduk, tapi ada kalimah tapi, dia kena berdiri dulu semaksimum mungkin. Dia kena berdiri dulu. Kalau dirasa ni kalau aku tak berdiri itu bang, baru dia boleh duduk. Dia tak boleh sewenang-wenangnya. Allahu Akbar, yang penting aku dah berdiri. Agak-agak kamu
diri kamu, kamu yang lebih tahu kemampuan. Boleh tak langsung berdiri sampai rukuk? Boleh. You tak dibenarkan duduk. Karena dalam hadis tadi, sahabat mengadukan Nabi, aku ini penyakit puasir, ya Rasulullah, boleh tak duduk? Sholli qa'iman, salat diri, kata dia Nabi. Kemudian baru Nabi bagi rukhsah, fa illam tastati', kalau kamu tak berkemampuan baru duduk qa'idan. Ini merujuk salat fardu. Tadi pasar pagi, pasar malam, pasar karat boleh berjalan. Tiba-tiba salat duduk, Masya Allah. Faham? Okey, tak apa, kita tinggal waktu. Kita nak mencontohkan tentang sunnah tu perkataan, yang pertama perbuatan. Contoh kita contohkan tadi. Kemudian yang ketiga iqrar, pengakuan Nabi. Apa contoh? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika mana Nabi jadi imam, ada seorang sahabat. Sahabat ni bila dia takbir Allahu Akbar, dia baca doa al-iftitah kuat. Walhal makmum ni tak boleh kuat. Makmum kena perlahan, yang kuat imam. Bahkan al-iftitah imam pun kena perlahan. Agaknya makmum ni ada hati nak jadi imam. Kalau ada mesyuarat, kita syorkan dia. Silai pula boleh jadi berkelahi. You jangan nak sini-sini air. Okey, kembali pada hadis tadi. Allahu Akbar. Sahabat ni baca kuat. Al-iftitah, dia mereka cipta sendiri iftitah. Nabi tak pernah ajar sebelum ni. Apa baca dia? Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baca kuat. Selesai solat, Nabi berbalik. Terjemah dalam bahasa Melayu, siapa tadi yang baca iftitah di kuat? Siapa tadi? Kata dia Nabi, sahabat yang baca dari dia. Alamak, kata dia sahabat. Mula-mula dia tak mengaku dia buat tak tahu. Akhirnya dia berfikir, Nabi ni kalau dia tak mengaku pun, pasti malaikat Jibril akan mewahyukan kan Nabi. Malaikat Jibril akan beritahukan Nabi, ni sahabat yang baca kuat tadi. Akhirnya dia mengakui, saya ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Apa Nabi jawab? Ketika mana kamu menguatkan bacaan al-iftitah tadi, malaikat berebut menulis kebaikan kamu. Malaikat berebut menulis, mencatat kebaikan kamu. Masya Allah. Dalam majlis tersebut, salah seorang sahabat Nabi namanya Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ni sahabat Nabi ranking yang kedua, yang banyak meriwayatkan hadis. Berapa banyak dia meriwayatkan hadis? 2630. Lalu kata dia Abdullah ibn Umar, semenjak aku mendengar penjelasan daripada Nabi, malaikat berebut-rebut menulis, mencatat kebaikan orang tersebut kerana dibaca dan iftitah, aku tak pernah lagi meninggalkan al-iftitah, melainkan inilah bacaan. Walhal sebelum daripada sahabat Nabi yang menjaharkan al-iftitah tadi, Nabi tak pernah ajar pun. Kerana doa al-iftitah ni sangat banyak. Cara yang pertama begini, cara yang kedua begini, cara ketiga. Tapi Nabi tak pernah ajar yang begini. Kita nak membahas, nak memfokuskan yang dikatakan sunnah ataupun hadis, perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan pengakuan. Nabi tak pernah sebut, Nabi tak pernah mengerjakan. Ada sahabat Nabi yang menyebut, Nabi dengar, Nabi tahu, Nabi endorse, Nabi mengiyakan. Maka itu juga termasuk bahagian sunnah. Faham? Baik, kita tinggal waktu. Kita masih lagi membicarakan kitab Riyadhus Shalihin, karangan Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, yang disyarah oleh Imam Muhammad Allan. Kitab ini kitab bahasa Arab. Riyadhus Shalihin, syarahnya Dalilul Falihin. Syarah kepada Riyadhus Shalihin ada keperbagaian ulama. Yang pertama namakan kitabnya begian, tapi matan dia diambil daripada Riyadhus Shalihin. Ulama yang kedua
juga mensyarahkan kitab Riyadhus Shalihin namanya lain. Ulama yang ketiga ambil daripada matan Riyadhus Shalihin tapi syarahnya lain. Salah satu di antara syarah Riyadhus Shalihin adalah kitab Dalilul Falihin, ya, karangan Syekh Muhammad Al-Lain. Baik, kita lihat bab istihbab. Kita ini bahasa Arab, saya terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Ya, bab istihbab tibil kalam wa talaqil wajhi 'inda liqa. Apa maksudnya? Ini satu bab menjelaskan tentang istihbab, disukai, ya, disukai tibil kalam, baiknya, indahnya perkataan seseorang. Satu bab menjelaskan baiknya, indahnya perkataan seseorang, wa talaqil wajhi, memukkan muka yang senyum, memukkan muka yang baik. Cakap kena baik, wajah juga kena ceria, bahkan dalam keadaan ibtisam, senyum. Inda liqa, ketika mana pertemuan dengan seseorang. Kita kalau berjumpa dengan sesiapa pun, awalnya sekalipun di musuh, kita jangan menampakkan muka, raut wajah kita ni masam. Wajah muka kita ni agak ketidak menyukai apa yang kita berhadapan dengan dia. Sekalipun musuh, mereka awal mesti senyum. Menampakkan keceriaan sekalipun musuh, sekalipun berlainan agama, berlainan bangsa, berbeza dari sudut adat dan budaya. Ala kulihan, nak cerita, cakap kena baik. Wajah muka kamu mesti dalam keadaan baik. Baik, kita baca ayat Al-Quran. Dimulai dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hijr, juzuk yang ke-14 ayat 88. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, di pengakhiran ayat, wahfid janahaka lil mu'minin. Apa maksud wahfid? Wahfid itu maksudnya rendahkan. Fi'lul amar, perintah daripada Allah. Allah bila perintah kita, kita sahut perintah Allah, kita kerjakan apa yang Allah perintah, pasti kebaikan dunia dan akhirat. Wahfid, rendahkan olehmu, janahaka lil mu'minin. Janah asalnya sayang. Terjemahan secara umumnya, hendaklah kamu bersikap lemah lembut kepada sesama mukmin. Sama ada kamu kenal, kamu tak kenal. Kita dengan orang Arab mana kita kenal, kita dengan orang Cina tapi seagama Muslim, kita dengan India tapi Muslim, bukan sebangsa, bukan adat kita juga bukan bersamaan. India, Cina, orang Arab atau sesiapa pun, ala kulihal Muslim, seagama, seakidah, hendaklah kita bersifat dengan sifat lemah lembut, bersopan santun ketika bercakap, demikian juga kelakuan perbuatan. Begitulah perintah daripada Allah. Kamu Islam kan? Kamu seakidah dengan dia kan? Walaupun dia kasar, itu bab lain. Wah, Arab selalunya kasar. Wah, Melayu tak begitu. Pagi tadi saya pergi Ma'rad lil kutub. Bahasa Arab sebut Ma'rad itu maksudnya pameran buku-buku antara bangsa. Saya pergi ke daerah Arab, saya tanya, lausamah ya hadratak, azza bikam hadratak itu maksudnya bahasa yang baik. Minta maaf ya, excuse me, itulah kalau bahasa Inggris. Minta maaf ya Tuhan, di kitab ini berapa harga? Khalas, salah salasul. Qabla khas, ba'da khas. Saya tanya dia, kan sini nih ada potongan diskon. Khalas, tiba-tiba dia mengangkat suara. Saya kata 35 ringgit ni qabla khas atau ba'da khas. Khasat min. Sebelum diskaun kah, selepas diskaun? Pertanyaan saya. Kan 35 ringgit dikata, saya kata sebelum diskaun kah, selepas? Khalas, tiba-tiba dia khalas. Dalam hati saya, patutlah Nabi Allah turunkan di kalangan bangsa Arab untuk melemah lembutkan sikap.
Kita kalau orang Melayu tak ada begitu. Dek, ni berapa harga kita? Dek, berapa harga buku ni? 30 bang. Ni sebelum ke selepas. Kalau sebelum bang, akan baik kita orang Melayu 35, tapi tak apalah. Pasal ni ada diskaun 30. Akan kalau sebangsa kita kan lembut. Tapi orang Masya Allah pakai kopiah, pakai jubah. Allahu Akbar. Kita orang Melayu kalau kita tengok orang tu pakai jubah, pakai man, ihtiram kita lebih daripada orang yang tak berpakaian sedemikian. Betul. Ihtiram kita mesti lebih, mesti beradab, berakhlak. Kan Masya Allah. Baik. Kemudian di dalam ayat yang lain, surah Ali Imran juzuk yang keempat, pada ayat 159, apa Allah sebut? Walau kunta fassan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Allah menceritakan perihal budi pekerti Nabi Muhammad, ada siapa yang boleh challenge. Dalam surah Al-Qalam juzuk yang ke-29 ayat yang keempat, apa Allah sebut? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kita kalau mengaji ilmu nahwu ni, ilmu lughawi yang mudah faham. Wa innaka, sesungguhnya engkau hai Muhammad, kata dia Allah, la'ala, atas, la'ala khuluqin azim, di atas akhlak yang sangat hebat. Artinya tak ada siapa yang boleh challenge Nabi akhlaknya yang tertinggi, yang teratas, dikompekan dengan manusia yang lain, Nabi yang lebih hebat. Tapi ada ketikanya adat budaya itu berbeza dengan kita. Contoh pernah anda tengok Syekh Abdul Rahman As-Sudais pernah dari duduk, ada sahabat kita rasa macam terpeganjak sikit. Kalau bahasa Arab namanya purfosa. Purfosa atau purfosa, dia ada dua. Saya lakonkan sikit. Ini dalam Hijr Ismail. Tahu Hijr? Dia bersandar dekat Kaabah tu, dia duduk begini. Kita kalau orang Melayu duduk begini, tak beradabnya Ustaz. Betul. Nabi pernah duduk di depan Kaabah, purfosa. Ini lututnya ditegak. Kita kalau orang Melayu duduk begini, saya duduk begini ni, mesti apa ni Ustaz ni? Rangai macam budak-budak. Tapi Ustaz duduknya Masya Allah. Betul. Ini nama bahasa purfosa. Purfosa. Ya, ditegakkan dua lutut, tangan membahu. Kan adat budaya itu berbeza dengan adat budaya yang lain. Kita kalau ada Pak Imam dulu ini, lepas ni aku tak lantik dia jadi imam. Betul lah. Syekh Abdul Rahman saya pernah duduk begitu. Pasal dia bangsa Arab, Nabi orang Arab. Tapi Allah sebut dalam ayat tadi, sesungguhnya engkau hai Muhammad mempunyai kepribadian yang sangat hebat. Kita tak boleh kata hebat, akhlak, pribadi baik, tapi kenapa duduk begitu? Masya Allah. Bagi orang Arab, duduk yang sebegitu menunjukkan duduk kehebatan. Bukan berbangga, bukan hodoh. Duduk yang begitu, duduk sebelah kah, atau begitu yang memaun, kan tadi satukan, ditegak. Bagi orang Arab, budaya adatnya duduk seorang yang hebat. Tak kiralah dia imam ke, dia makmum ke, siapa pun bila duduk begitu Arab faham, hebat. Tapi orang Melayu berbeza. Sama juga orang Arab yang pantangnya punggung, orang Melayu pantangnya kepala. Kita orang Melayu dia ada orang gap, jangan main kepala, kepala aku ni berzakat, nak main kepala itu. Orang Arab dia badan besar, lama tak jumpa dengan orang Melayu, dipeluk, ditepuk-tepuk. Nasib baik orang Arab, kalau orang Melayu ni memang nak kena kutekir, tak berada. Bagi dia kepala tak ada apa, tapi punggung jangan. Naik bas di Egypt, saya mengaji di Mesir, di kota Kahirah ni padat, Masya Allah. Kalau pagi tu penuh, gua pergi kuliah, pergi Al-Azhar.
naik pasu, terpegang pokok, dia tengok semacam, kita tekan. Mutasib yang mutasib itu macam kita mau. Kalau kita tak sebut mutasib ataupun asib, asib atau mutasib, dia kata apa? Kalau kita tak sebutkan, dah haram alaik. Diharamkan kita. Dah apa ni? Haram. Kita sebenarnya terpegang, bukan kita saja sentuh. Bagi dia pantang pokok. Kita kalau tahu, maaf ya, saya tak ada apa pun. Masya Allah. Cuma baiknya orang Arab ni, bertengkar, dengan bin, orang yang ketiga datang. Khalas. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. 3 kalimat, sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Pasal orang faham selawat kata Nabi, salawat kata Nabi. Maksudnya perkara yang seumpama ini, yang kecil-kecil macam ni, jangan berkelahi, jangan bertengkar, jangan bermasam muka. Tadi masa berkelahi tadi, bertengkar tadi, ya Allah, macam nak makan uang, kita yang ada dekat situ jauh lagi, jangan terbiasan kena kat kita. Tiba-tiba orang ketiga mudah, khalas. Cukup. Salat Nabi, salat. Dia boleh senyum, ada ketika dia peluk-peluk lagi. Ya Allah, kita tengok, pelakon ke apa? Orang Melayu tak ada pasal bergaduhnya Pak Cik Mat dengan Pak Cik Ali. Dalam Pak Cik Mat, dalam Pak Cik Ali, sudahlah. Salat Nabi, apa salat Nabi? Kita pula ditengking Pak Cik Mat, ditengking dek Pak Cik Ali. Apa salat Nabi? Pasal orang kita Melayu tak faham. Betul. Baik, kita tidak apa. Kembali pada ayat tadi, walau kunta fazzan ghalizal qalbi. Allah gunakan kalimat walau. Walau di bahasa Arab, bahasa Melayu pun walau. Walau ke bahasa Melayu kalau. Andaian, betul tak? Walau kunta, kalaulah kamu, kunta kamu hai Muhammad, fazzan ghalizal qalbi, kasar. Ghalizal qalbi di sini diterjemahkan qasiyatul qalbi. Kamu ni kasar, pengis hati, lam faddu min hawlin, nescaya mereka orang Arab akan berpaling daripada kamu. Kalau kamu ni berdakwah, bercakap kepada mereka sebangsa dengan kamu, kasar, pengis hati, lam faddu min hawlin, nescaya mereka makin jauh. Nak ceritanya, Nabi akhlaknya walaupun sebangsa, kebiasaan orang Arab yang agak kasar, tapi Nabi tidak. Nabi tak kasar perkataannya, demikian juga perbuatan kelakuannya. Masya Allah. Anas bin Malik radhiyallahu an, khadamtu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku telah berkhidmat kat Nabi lebih daripada 10 tahun. Dalam masa 10 tahun ni, kata dia Anas bin Malik, Nabi tidak pernah mengangkat suara, yakni menengking kepadaku, apatah lagi memarahiku. Demikian juga kelakuan perbuatannya, tangannya tidak pernah menyentuh tubuh badanku. Masya Allah. Ketika mana Nabi menegur akan daku, ketika aku salah perbuatanku, Nabi menegur dengan cara yang baik. Menunjukkan akhlak kepribadian Nabi. Masya Allah. Baik, kita teruskan. Wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, daripada Adi bin Hatim radhiyallahu an, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara wala bisyikki tamratin. Takutlah olehmu akan api neraka Allah walaupun sebiji tamar dibelah dua. Sebiji tamar belah dua. Langsung kesinambungan hadis itu, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau kamu tidak mendapati sebiji tamar tadi dibelah dua, dibagi dua, berkongsi rezeki, itu maksudnya kalau kamu tak dapat sedemikian, maka bercakaplah kamu dengan percakapan yang baik. Maksudnya apa? Kita ni kalau boleh, bila cakap je, cakaplah sesuatu yang berfaedah, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik. Sebelum kita bercakap ni, katalah contoh kita nak makan. Orang Arab kebiasaannya makan buah tamar. Mereka ada ketikanya di zaman Nabi, mereka buah
bawa buah tamar ni di dalam masjid. Bila nak makan, ada sahabat melihat, dia akan pelaku. Kalau tak ada buah tamar ni, ada sahabat tengok, paling kurang cakap yang baik. Apa cara yang baik? Assalamualaikum, kaifa haluka. Itu berlaku di zaman Nabi. Pasal apa? Mereka membudayakan, mempraktikalkan perkara itu. Sebab Nabi dah sebut, ittaqunnar bisyikki tamrah walau faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Maka mereka praktikalkan. Takut olehmu akan api neraka Allah sebiji tamar pelaju. Kalau kamu tidak mendapati buah tamar, maka bercakaplah kamu dengan percakapan yang baik. Dan mereka sangat mematuhi ajaran Nabi. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba ke arah kebaikan. Ada je buah tamar, ada sahabat tengok, dia pun berlaku. Kalau tak ada bendanya, kawan tu tengok, dia tengok, Assalamualaikum, kaifa hal, apa khabar? Menanya, tak pernah nampak uang baru akan cakap yang baik. Baik. Kemudian hadis yang seterusnya, berapa minit kita? 9 minit. Sudah minitnya sempat ya. Dia ada 3-4 buah hadis. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang kita baca tadi muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih maksudnya disepakati ke atasnya. Imam Al-Bukhari pun jumpa hadis ni, meriwayatkan sahih. Imam Muslim juga menemui hadis tersebut. Kan? Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Muttafaqun alaih. Kalimah yang baik itu dianggap sebagai sedekah. Apa maksud kalimah yang baik itu sedekah? Maksudnya kalimah yang baik itu berpahala. Seperti mana kita bersedekah, itu berpahala. Sedekah ini tak semesti barang, tidak semesti sesuatu. Kan? Dia bukan sesuatu something, tetapi percakapan yang baik, memberi nasihat, tegur yang baik, kan? Itu juga sesuatu yang berfaedah, sesuatu yang bermanfaat. Dalam istilah agama dinamakan sedekah. Percakapan yang baik adalah sedekah, maksudnya berpahala. Kamu bersedekah berpahala, cakap yang baik juga sedekah berpahala. Anjuran Nabi hadis yang pertama tadi, kalau boleh kita perbanyakkan sedekah berpahala. Kalau tak ada bendanya kita nak bersedekah, cakap yang baik. Sebab itu hadis yang cukup masyhur, yang sangat popular. Kan Nabi sebut dalam hadis, pada siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, cakap yang baik. Kalau tak boleh cakap yang baik, auliyasruf, diam. Falyaqul, lam itu lamu taukid. Lam itu adalah pengkuat, nak cakap-cakap tapi cakap yang baik sahaja. Falyaqul, fi'lul amal plus dengan lamu taukid. Ini kalau kita mengaji ilmu nahwu kita mudah faham. Para siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kata dari Nabi, falyaqul. Yang ulama, lam itu pula adalah lam taukid, cakap yang baik. Kalau tak boleh cakap yang baik, au liyasmut, lam itu juga lam taukid, diam. Nak keluar perkataan lucah, celupar, kasar-kasar, kita tengok, maaf ya, dalam YouTube ada penceramah, ada pengkuliah, ada pentas sejarah. Kadang-kadang bila dia menyampaikan dakwah penceramah, Masya Allah, kata kasar-kasar, maki hamur. Begitu juga dari sudut isyarat. Di negara barat, contohnya di Eropa, dia ada isyarat jari ni, isyarat. Bila kita isyarat ni, tanda lucah. Ada penceramah digunakan isyarat jari, pasal menandakan kemarahan dia. Contohnya, maaf ya, kan hari itu kita baru saja menyambut hari raya. Ahli falak, mereka bukan sembarangan, mereka berotoriti, mereka berjamaah, berkelompok, bukan bersendirian memutuskan hukum tersebut.
Ahli falak menentukan hari raya jatuh pada hari Isnin, artinya kita puasa 29. Tiba-tiba ada satu penceramah, Masya Allah. Tuan-tuan, nak ikut ahli falak ke ahli? Rupanya orang utara, kalimah tu sangat mencarut. Saya bukan orang utara. Kakak saya tinggal di Sungai Petani dekat Gunung Jerai, tempat yang mereka mandi. Konon-konon Nabi Adam turun di situ. Masya Allah, ini pun satu hal. Saya balik rumah kakak Sungai Petani. Rupanya Gunung Jerai ini dekat dengan Sungai Petani, tapi saya tak pernah manjat. Dan saya pun tak pernah tahu rupanya di situ ada telaga. Tahir, tak betul, tak tidak. Wali Allah pernah mandi dekat telaga. Dan tak apalah, kita bukan nak cerita waktu. Itu mungkin waktu yang lain kita berkesempatan kita boleh uraikan. Nak ceritanya Ustaz ni, Masya, nak ikut ahli falakah atau dodot, menggunakan bahasa yang lujah, kemudian ceramah yang berlainan pula digunakan isyarat jari. Ya Allah, wajarkah seorang pendai, pendakwa konon-konon nak memberi tunjuk ajar kebaikan kepada manusia yang lain, tapi dari sudut pribadi sangat bodoh, sangat bodoh. Kita orang lain mungkin kita tak tahu syarat jari jemari, tapi kalau orang barat, wah ini syarat hujah. Apatah lagi ceramah isyarat tersebut berada dalam masjid. Kita duduk dalam masjid ni pun, kalau kita nak kentut, mana jangan kentut dalam masjid, hukumnya makruh. Nak kentut dia cepat keluar. Kalau dalam perjalanan terlepas, apa boleh buat? Jangankan pak kentut, baca Quran, angkat suara dalam masjid juga ditegah. Ada sahabat baca Quran kuat, Nabi membuka tirai, Nabi tegur, apakah kamu saja yang nak beribadah? Kalaulah baca Al-Quran, berzikir, berkuat pun ditegah, bagaimana dengan kata-kata celupar lucah? Faham? Dalam kaedah usul fiqh ada satu bab namanya min babi aula. Kalaulah berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, mengangkat suara yang boleh mengganggu orang lain, ketika mana orang lain juga nak beribadah, itu pun ditegak. Bagaimana dengan kata-kata lucah, kasar-kasar, makian, lebih ditegak. InsyaAllah tak apalah ya, nanti kita sambung kuliah kita di masa yang akan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak yang kita sampaikan menambahkan ilmu, keimanan dan ketakwaan. Ustaz, soalan boleh tak? Silakan. Pasal doa iftitah tadi tu. Ya. Ada sebabnya dia kata kalau kita tak iftitah tu makruh. Doa iftitah hukumnya sunat hayat. Dia dalam solat ni kan ada dua sunat, sunat apaan? Kalau tertinggal dengan sengaja ditampung dengan sujud sahwi, betul. Sunat apaan? Contohnya doa tertinggal tahiyat awal, tertinggal dengan sengaja ditampung pada pengakhiran salat sebelum salat dengan sujud sahwi. Adapun yang kedua sunat hayat, tertinggal tak ada ditampung apa, cuma tak berdosa, tak berpahala. Dia tidak boleh dihukumkan makruh, tidak. Dia tak baca, tak berpahala dan tidak mencacatkan salat, kerana dia termasuk kategori sunat hayat. Ya, itu saja. Macam kita rukuk bertasbih sekali, 3 kali, kita tak tasbih, yang rukunnya perbuatan rukuk, bacaan itu sunat hayat. Kita tak baca, tak pula dihukumkan makruh, cuma tak berpahala. Rugilah kita alam kepala ibadah yang kita raih semua, betul tak? Jadi yang tak baca iftitah tadi, dia tak berpahala, dalam masa yang sama tidak pula makruh, ya, dan tidak pula mencacatkan salatnya. Wallahu a'lam. Silakan. Jadi Ustaz cakap cara dulu kalau solat ada 3 cara. Okey. Ada dulu tawarruk dan ya. Ya. Kebanyakan orang duduk tentang lain pada 3 cara. Adakah itu menjejaskan dia punya solat? Okey. Katalah seseorang ketika mana dia solat selain daripada 3 kaifiat yang telah disebutkan tadi, duduk begini. Ya. Yang pertama kita perlu bertanya kepada dia, kamu faham tak iftirash, tawarruk atau imam? Andai kata dia ialah macam dalam itu, bagi dia inilah iftirash,
Maka ketika itu hukum salat dia hukumnya tetap sah, cuma makruh kerana menyalahi perbuatan duduknya Nabi. Walau bagaimanapun dia dituntut supaya memperbaiki akan salat. Dia perlu belajar, dia tak boleh kita buat ibadah ni mukallid. Kan? Mungkin ada juga kau buang jawab, ada ustaz yang salat duduk macam tu, takkan dia tak tahu pun. Dia sandarkan, ada ustaz, takkan ustaz tu tak tahu, ustaz tu pun kalau tak silap mengaji juga dia. Jadi bermaksud selain pada 3 cara tadi duduk, hukumnya sah cuma makruh kerana menyalahi perbuatan Nabi. Dari sudut pahalanya dia tak sempurna, pasal tak menepati seperti mana yang Nabi ajar, Nabi contohkan. Wallahu a'lam. Paham ya? Tak apalah ya, nanti kita sambung kuliah kita di website. Aku qawli hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.